Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Memulakan berita malam mengenai lawatan rasmi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke Petronas Research Sdn Bhd di Bangi, Selangor pada Rabu. Dalam ucapannya, beliau berkata satu penyelidikan khusus berkaitan alga atau lumut perlu dipertingkatkan bagi merealisasikan penghasilan minyak dari bahan itu untuk kegunaan kapal terbang. Menurutnya, penyelidikan ini memerlukan proses teknologi terkini dalam menghasilkan minyak dari alga atau Sustainable Aviation Fuel (SAF). Jadi sekarang ini saya nak berkongsi dengan saudara di Petronas ini. Banyak negara jiran telah melihat kita. At some countries they are short of space and they are short of energy, but they got talent. So they are looking at us, and Sarawak being Sarawakian, we are hospitable people. Why not we work together? We got the space, we got the energy, and talent can be trained. Ujar Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, atas sebab itu Sarawak kini menumpukan lebih banyak kajian penyelidikan termasuk menubuhkan pusat penyelidikan kesihatan untuk keperluan tempatan mengambil kesan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Premier Sarawak yakin kerjasama di antara Petronas dan Kerajaan Sarawak akan dapat menghasilkan pengeluaran mikroalga dan juga biofuel daripada Sarawak dan juga dari Kalimantan. Saya kerjasama dengan Indonesia di Kalimantan mengenai dengan kapal stok. Satunya pokok yang menjadi stok of carbon. Nombor duanya mangrove swamp. Kita punya mangrove 3 kali ganda daripada pokok. Dan Pulau Borneo kita banyak mangrove. Dan sudah tentu we can working with our neighbor Indonesia to preserve our mangrove, at the same time to manage our habitat in mangrove swamp. Dan ini sudah tentu dapat mengeluarkan yang dikenali oleh dunia dari sudut mitigation of carbon. Terdahulu, Premier Sarawak mengucapkan terima kasih di atas jemputan Petronas dalam lawatan di Petronas Research Sdn Bhd di Bangi, Selangor. Katanya lawatan ini akan mengeratkan hubungan di antara Petronas Sdn Bhd dan Kerajaan Sarawak dalam bidang minyak dan gas yang ketika ini sedang bekerjasama dalam membuat kajian mengenai penghasilan hidrogen. Sudah tentu lawatan ini akan mengeratkan lagi kerjasama di antara Sarawak dan juga Petronas. Lebih-lebih lagi kita sudah ada kerjasama dari penggunaan hidrogen, di mana Petronas telah berjaya dalam kajian untuk menghasilkan hidrogen melalui proses elektrolisis dan sudah tentu dapat mengembangkan lagi bagaimana kita hendak menghasilkan hidrogen sebagai alternatif energi yang sangat dikenali oleh dunia pada hari ini. Dalam lawatan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menyaksikan acara menandatangani 2 perjanjian persefahaman MOU iaitu perjanjian membekalkan elektrolizer H2 untuk stesen minyak Darul Hana dan Batu Kawah di antara Petronas Teknologi Ventures Sdn Bhd (PTVSB) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak (SEDC Energy) dan perjanjian kerjasama teknologi bersama minyak boleh diperbaharui di antara Petronas Research Sdn Bhd (PRSB) dan SEDC Energy. Selepas itu, Premier Sarawak telah dibawa melawat galeri Petronas dan diberikan taklimat oleh Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Sdn Bhd Yang Mulia Datuk Tengku Muhammad Taufik mengenai operasi dan peranan Petronas dalam industri minyak negara. Hadir sama Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni, Timbalan Menteri Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidol, Pengerusi SEDC Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Datuk Hussein, Ahli Lembaga Petronas Datuk Ibrahim Baki dan Pengarah Unit Perancang Ekonomi EPU Sarawak Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Berita seterusnya. Pesta Kebudayaan Borneo BCF mempunyai potensi yang besar untuk diangkat sebagai acara kebudayaan antarabangsa pada masa hadapan dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC.
Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, BCF telah diperkenalkan secara rasminya pada tahun 2003 selepas pelbagai penampilan pertama yang berjaya seperti Pesta Sibu, Sambutan Milenium dan Borneo Tribal Extravaganza. Katanya sejajar dengan usaha merancangkan sektor pelancongan, BCF dilihat sebagai acara paling ikonik dan kemuncak utama kalender acara pelancongan Sibu. Ia memandangkan pelancongan merupakan sektor ekonomi yang penting kerana ia mampu mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan. Berucap semasa merasmikan Pesta Kebudayaan Borneo 2022 di Dataran Tun Tuanku Bujang pada Selasa, Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu menambah, BCF ialah perayaan kebudayaan yang memupuk rasa hormat dan keterbukaan dalam kalangan kepelbagaian etnik. Paling mustahak, ujarnya, BCF menjadi platform yang ideal untuk mempromosi keindahan dan keunikan pelbagai kaum serta mewujudkan minat bersama dengan matlamat menyatu padukan rakyat daripada komuniti yang berbeza. Majlis perasmian BCF kali ini dimeriahkan dengan pelbagai persembahan kebudayaan pelbagai etnik di negeri ini serta pameran produk kraf tangan dan seni tempatan. Antara yang hadir sama ialah Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil, Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak Datuk Sebastian Ting, Timbalan Menteri Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti dan Adun Bukit Asik Chiang Jin Ek. Keperkembangan di Lundu. Friend of River merupakan salah satu platform kerjasama antara masyarakat setempat bersama Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak Datuk Henry Herijinet berkata, Friend of River juga penting menjadi mata dan telinga kepada agensi kerajaan untuk melaporkan sebarang kejadian berkaitan keselamatan dan kebersihan sungai di kawasan mereka. Menurutnya, program kesedaran keselamatan dan kebersihan sungai penting untuk memberi kesedaran dari segi keselamatan kepada penduduk kampung semasa menggunakan pengangkutan sungai. Beliau berkata demikian semasa Majlis Penangguhan Program Kesedaran Keselamatan dan Kebersihan Sungai di Kampung Selampit Lundu baru-baru ini. Dalam program itu, seramai 132 penduduk Kampung Selampit telah mendaftar sebagai Friend of River. Terdahulu, beliau yang hadir bersama rombongan menggunakan bot ke lokasi program telah melepaskan sebanyak 15,000 ekor anak ikan ke sungai di kampung tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Henry menjelaskan program Semarak Gemilang amat signifikan dalam menyemai dan menyuburkan kembali semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Sehubungan itu, ujarnya, penganjuran program Semarak Gemilang 2022 dilihat bertepatan sebagai usaha untuk memelihara semangat cintakan negara. Menurutnya, program sama perlu diperbanyakkan di semua kawasan bagi memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Semarak Gemilang 2022 anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak, JAPEN, di Tasik Biru Food Village baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru itu menambah, semua lapisan masyarakat khususnya di daerah Bau menunjukkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang dengan penuh perasaan megah. Terdahulu, Timbalan Pengarah JAPEN Aziz Abdul Rahman memberitahu program yang dilaksanakan adalah sebagai salah satu aktiviti kempen kibar jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang akan diraihkan tidak lama lagi. JAPEN Sarawak juga katanya melaksanakan program Infiesta Penterama yang merupakan program inovasi gabungan ketiga-tiga cabang dasar program penterama sebelum ini, iaitu Showcase Penterama, Info Busking Penterama dan Penterama Fit Dance. Beralih lagi ke perkembangan di Sibu. Peserta Agriculture Community Outreach Program dari kawasan Dewan Undangan Negeri Tamin digesa memanfaatkan peluang kemahiran dan pengetahuan yang ditawarkan Kerajaan Sarawak dalam bidang pertanian dan peternakan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Girasambang, peserta boleh mengetahui peluang dan kemudahan yang ditawarkan Kerajaan Sarawak dan persekutuan menerusi jabatan dan agensi di bawahnya. Katanya ini termasuklah kaedah smart farming yang kini menjadi pilihan Kerajaan Sarawak dalam meneroka teknologi baru pertanian di negeri ini. Ujarnya, program tersebut dapat memberi peluang kepada usahawan tempatan mempamerkan produk hasil pertanian dan kraf tangan mereka kepada orang ramai. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Agriculture Community Outreach Program bahagian Sibu bagi kawasan Dun Tamin di Sibu baru-baru ini. Seramai 240 peserta terdiri daripada Biro Wanita Dun Tamin, usahawan pertanian dan petani dari seluruh kawasan daerah Selangau mengambil bahagian dalam program tersebut. Dalam masa sama, buat julung kalinya Bandar Sibu dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Sarawak 2022 yang akan diadakan di Stadium Tertutup Sibu pada 22 Julai ini. Tinjauan UKAS mendapati rata-rata rakyat di Sibu menyambut baik pemilihan bandar itu sebagai tuan rumah sambutan kali ini.
Ini kerana ia memberi peluang kepada mereka untuk turut sama meraikan dan memperingati detik bersejarah penyerahan pentadbiran negeri kepada anak watan oleh penjajah British pada 22 Julai 1963. Bagi kaki tangan awam Fasih Nabil Abdul Khalid, beliau amat teruja untuk turut sama menyaksikan sambutan Hari Sarawak pada Jumaat ini. Sambutan Hari Sarawak tu first time bah kat Sibu tu. Kami pun kini tu rasa happy lah, rasa excited, rasa macam mau pergi, rasa tak nak. Kayak harap lebih banyak lah program tu ada kat Sibu, macam program peringkat negeri, peringkat kebangsaan semua ada kat Sibu lah. Dan boleh lupa datang ke stadium tertutup Sibu pula. Sementara itu, bekas pelajar SMK Bukit Asik Wilson Ling Ing Long juga gembira kerana Sibu dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Sarawak. Saya berasa sangat gembira dan bangga kerana kali ini kali pertama Sibu dipilih sebagai tuan rumah untuk menyambut sambutan Hari Sarawak pada tahun ini. Saya harap semua orang dapat datang dan menyambut Hari Sarawak bersama-sama. Selamat Hari Sarawak. Sementara itu, penuntut Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam Amil Tuah berkata sambutan Hari Sarawak secara tidak langsung memberi peluang kepada peniaga kecil di Sibu untuk menambah pendapatan mereka. Untuk julung kalinya, sambutan Hari Sarawak yang akan diadakan di Indoor Stadium Sibu akan menarik ramai pengunjung ke Sibu dan secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi kepada peniaga di Sibu. Datanglah beramai-ramai ke Indoor Stadium bagi memeriahkan sambutan Hari Sarawak 2022. Selamat Hari Sarawak! Turut senada seorang lagi pelajar, Nadia Zainal, yang berpendapat Hari Sarawak merupakan hari yang cukup bermakna bagi rakyat Sarawak dan berharap orang ramai sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi mengekang penularan COVID-19. Sempena sambutan Hari Sarawak di Stadium Tertutup Sibu, saya berharap agar orang ramai masih mengekalkan SOP, menggunakan pelitup muka dan menjaga penjarakan memandangkan ramai pengunjung yang akan hadir pada hari tersebut. Kita jaga kita, stay safe. Selamat Hari Sarawak 2022. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.